إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, dengan nikmat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui masa dan juga umur yang Allah taala bagi kepada kita, dapat sama-sama kita boleh menjadi seorang manusia yang boleh buat amalan-amalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khususnya pada hari Jumaat yang mulia ini, kita boleh pakat menerima panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan panggil kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah amalan yang Allah Ta'ala royak kepada kita, kata pada masa ini tidak ada amalan yang paling baik lebih daripada kita pakat mari berhimpun dalam rumah Allah Ta'ala untuk sama-sama kita menunaikan ibadat. Ya, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita pakat mari semaya Jumaat. Dan sebelum daripada kita semaya Jumaat, sama-sama kita pakat dengar peringatan, kerana peringatan menjadi satu kebaikan bagi kita orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala suruh kita pakat mari semaya Jumaat dalam tujuan untuk nakwi dan peringatan kepada kita semua seminggu sekali. Kata kita jangan lupa, hidup kita di atas dunia adalah tempat sementara waktu saja. Tempat yang kita nak pergi lagi ada dua kala lagi. Kala yang lepas daripada kala yang kita duduk di atas dunia, iaitu kita kena pakat pergi kepada alam kubur ataupun alam barzakh. Yang mana orang duduk dalam kubur, orang yang dalam Allah Ta'ala panggil dia, lebih-lebih lagi orang yang tak ada nak cedera bekalan dia, yang Allah Ta'ala rayak kepada dia pada masa hidup di atas dunia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, hendaklah kamu sediakan bekalan kamu, dan sebaik-baik bekalan iaitu takut dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tak ada nak sedia, maka awak ia pakat duk teriak dalam kubur minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bagi okat, bagi peluang kepada dia boleh klik mari di atas dunia. Mereka itu duk melahung-lahung minta daripada Allah Subhanahu wa taala, rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Awak hak pasal lobe-lobe, orang yang tak ada nak sediakan bekalan, yang Allah Taala suruh sedia bekalan, maka awak ia pakat duk minta daripada Allah Subhanahu wa taala, rabbirji'un, ya Allah kamu bawalah hamba klik semula di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan hamba boleh buat amalan hamba tinggal dulu, amalan baik yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba boleh ulas semula. Maka Tuhan kata kalla, tidak sama kali. Allah Ta'ala tidak bagi dah peluang bagi orang mati dah. Maka kita orang yang masih lagi hidup
kena pakailah peluang ni. Dan sama-sama kita sedia dan bekalan kita, dan sebaik-baik bekalan iaitu at-taqwa. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita nak ingat dalam masa hidup kita belum daripada kita nak panggil Allah Ta'ala, nak panggil kita masuk dalam kubur, belum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bawa kita pergi kepada alam akhirat sebagai yaumul hisab, sebagai yaumuddin, hari yang Allah Ta'ala nak hitung amalan kita, dan juga hari yang Allah Ta'ala nak asing dan kata mana hamba Allah Ta'ala yang benar-benar jadi hamba dia, yang Allah Ta'ala nak bawa masuk dalam syurga, dan juga mana hamba dia yang hidup dia di atas dunia peling, dan hak mana Allah Ta'ala suka maka hak tu dia tak buat, hak mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci maka dia buat, maka orang ni Allah Ta'ala akan asing masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka dalam masa kita hidup, kita jangan lupa dan seteru kita yang Allah Ta'ala rayak dan semenjak daripada surah Al-Baqarah sebagai surah lepas daripada surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rayak kata dia tu perangai jahat, kerja dia iaitu usaha heret anak cucu Nabi Adam supaya semua tak berjaya hidup dunia dan di alam akhirat nanti. Orang yang ditipu oleh seteru Allah, seteru kita dan juga seteru Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat dia adalah neraka. Sebab tu Tuhan pesan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sama sekali kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ni adalah seteru yang paling nyata kepada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada kita dengan katanya, la kullun nas yaghdu faba'i'un dan nafsahu famu'tikuha au mubikuha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita dalam dalam kitab Sahih Muslim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Tiap-tiap orang manusia, tiap-tiap anak cucu Nabi Adam berpagi-pagi dalam keadaan dia sebagai orang yang menjual tubuh dia. Dan setiap orang bangun di waktu pagi, wa imma dia jual diri dia kepada Allah ataupun dia jual diri dia kepada syahwah dan juga syaitan. Orang yang sanggup jual diri dia kepada Allah dengan melalui dia taat kepada Allah, dan juga dia turut jejak langkah yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu bahagian manusia. Dan satu bahagian manusia lagi, semenjak daripada pagi-pagi lagi dia jual tubuh dia kepada syahwah dan juga kepada syaitan. Maka hujung jatuh, dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, orang yang jual diri dia sanggup untuk menjadi hamba kepada Allah, sanggup untuk nak jalan turut dan jejak langkah yang dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata famu'tikuha, maka orang ni adalah orang yang boleh menyelamat, orang yang boleh memerdekakan diri dia daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kamu jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang yang boleh jualkan diri kepadamu ya Allah. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang berpagi-pagi lagi jual tubuh dia, jual diri dia kepada syaitan, maka Nabi kata famu au mubikuha, maka orang ni adalah orang yang membinasakan diri dia semenjak dunia sampai kepada alam akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Apa tu? Dalam kita nak menyelamatkan diri kita daripada gangguan iblis, ya, yang sentiasa eret manusia supaya deraka kepada Allah, maka tidak ada jalan lain dan mereka dengan kita benar-benar kita tawakal diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita kena sabar, kena diri kita, kena lawan dengan syahwat kita, kena lawan dengan tipu daya iblis, dengan kita letakkan diri kita dalam hidup harian kita dengan kita tiru contoh terbaik, iaitu kita ikut jejak langkah yang dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, maka kita boleh ukur
setiap hari kita jual diri kita kepada siapa. Ya, semenjak daripada subuh lagi. Ya, siapa-siapa yang sanggup lawan syahwah dia dan jauh tinggal tempat tidur dia dan untuk bangun munajat kepada Allah Ta'ala dengan semaya tahajud, semaya sunat witir dan sebagainya. Lepas daripada tu boleh semaya sunat subuh dan juga boleh semaya subuh dengan secara berjamaah, maka berarti orang tu la faba'un nafsahu lillah. Orang tu boleh, makna kata orang tu adalah orang yang jual diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tengok, Masya Allah, Tuhan ni sangat-sangat sayang kepada kita. Kita buat sikit ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sanggup untuk nak beli benda-benda yang kita jual tu dengan harga mahal. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita dalam masalah kita semaya sunat, dan lebih khususnya semaya sunat subuh, yang Nabi kata siapa yang boleh semaya sunat subuh 2 rakaat, maka Allah Ta'ala nak beri pahala kepada dia khairun minad dunya wa ma fiha. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada dia lebih baik daripada dunia dan juga apa yang ada dalam dunia. Kadang kita semaya sunat subuh 2 rakaat tak sampai 10 minit, tapi Masya Allah, ya, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan nak beri. Tapi alangkah sikitnya orang yang ambil peluang. Alangkah sikitnya orang yang bergaduh untuk nak semaya sunat dan sunat subuh. Kau dapat 5 minit, sedangkan kemungkinan tak sampai 5 minit yang kita semaya. Ada pun sebaliknya, orang yang ralik dengan jenera, bunyi orang bel dah tak bangun lagi. Tu orang panggil masih sanggup. Dengan sebab sedaknya tidur, maka tak sanggup untuk nak bangun daripada tempat tidur ya. Berarti ia semenjak daripada pagi lagi dia telah pun jual diri dia untuk syaitan, jual diri dia untuk syahwah. Yang mana orang tu syahwah dan juga orang tu syaitan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang rugi dunia sampai akhirat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita nak ingat dan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni bukan kata Tuhan beri free. Ada kira Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita walaupun tak kena bayar. Dan nyawa yang kita duk nyawa, dan udara yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tak kena duk bayar sekut habuk. Tapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peringatan kepada kita, kata semua nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita di atas dunia ada kira cara di alam akhirat nanti. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian latus'alunna, selagi kamu akan disoal, yauma idzin 'anil na'im, pada hari kiamat nanti nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kamu sekalian. Sebab tu banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebelum daripada kita mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita usaha semoga apabila kita mati dah, pahala masih lagi dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tengok banyak ramai manusia pakak suka nak jadi karacekan. Kerana mengikut tu peraturan dia, apabila kasihan tu lepas daripada kasihan tu masih lagi ada gaji. Ini adalah untuk dunia saja. Tapi untuk urusan akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajar kepada kita. Kalau masa kita hidup di atas dunia, Rasulullah suruh kita sungguh dalam masalah persiapan dan juga bekalan kita untuk nak bawa masuk dalam kubur. Demikian juga walaupun setelah mana kita mati pun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita cara supaya dalam banci kita tu masuk pahala walaupun kita tu telah meninggal dunia. Lepas tu 2-3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, belum daripada kita mati, maka kita kena pakat sungguh jadi boleh 2-3 perkara ni. Yang mana 2-3 perkara ni bukan benda payah. Di antaranya melalui nikmat harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan duit sekut samah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, hasilnya kita sebulan berapa, maka itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya kita bahagikan hasilnya tu jadi ada sedekah jariyah, jadi duit kita. Dan harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh tabungkan, boleh buat masuk dan sebagai sedekah jariyah.
Apabila lewat emoh nak hari ataupun sebulan sekali ataupun setahun sekali yang kita buat tubik belum daripada kita mati, insya-Allah benda pasal itu kau masa kita hidup lagi Allah Ta'ala awak masuk dalam banci kita, dan juga setelah mana kita mati pun sadaqatin jariyah dibagi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita sampai kiamat. Sadaqatin jariyah tak pasti kena banyak, tapi kalau kita banyak dalam keadaan kita ikhlas, alhamdulillah, itu adalah sebagai satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata harta kita adalah harta yang barakah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak kepada kita, kalaulah kita nak jadi harta kita barakat dan juga nak hari, melalui harta kita dapat doa daripada malaikat sejenis makhluk yang tak biasa deraka kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak kata setiap hari Allah Taala hantar dua malaikat. Satu malaikat nanti tolong doa bagi orang jauh, dan juga satu malaikat nanti tolong doa jadi Allah Ta'ala binasakan bagi orang yang kupik dalam masalah pakai harta dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak kata, apabila seorang tu pakai duit dia kena sadaqatan fi sabilillah, sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tabarruk pada jalan Tuhan, maka ya ada satu malaikat yang tolong doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, kamu bagikanlah kepada orang yang belanja pada jalanmu ni, minta wigati, Tuhan minta jadi tambah. Ini adalah doa yang didoakan oleh malaikat bagi orang yang tidak kupik dalam masalah pakai harta dia. Tetapi sebaliknya bagi orang kupik dan bagi orang yang tak sanggup duit banyak tapi tak se tabarruk pada jalan Allah Ta'ala, maka ada satu jenis malaikat yang Nabi kata ia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, kamu bagikanlah kepada orang yang pegang, orang yang tak jang waktu duit dia pada jalanmu, ya Allah, jadi binasa harta dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita nak pilih hak mana? Wa emah, dan kita nak pilih malaikat yang tolong doa jadi harta kita kau tambah dan juga barakah, dengan kita lewat tubik duit kita pada jalan Allah Ta'ala. Ataupun kita nak pilih pasal duit ada tapi duit tak ada barakah, bahkan didoa oleh malaikat supaya harta itu adalah binasa tuai dia dunia sampai akhirat, naudzubillah min zalik. Ini adalah salah satu daripada nikmat yang Allah Taala beri pada kita, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita supaya kita pakai, pandai pakai. Jangan kata taruh sampai akhir mati kita sendiri tak ada nak pakai, mari kepada anak cucu kita pakai tak kena pada jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka rugi kita dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Yang kedua nikmat yang Rasulullah SAW suruh kita pakai, iaitu tubuh kita sendiri. Kerana kita boleh usaha, Nabi kata ilmin yuntafa'u bihi. Kita orang Islam ni, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui contoh terbaik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang ajar supaya kita menjadi orang yang reti, kenal hakikat dunia dengan melalui kita ngaji benda-benda yang Allah Ta'ala suruh kita ngaji, lebih khususnya ilmu agama. Yang mana orang yang Allah Ta'ala fahami dalam masalah agama ni adalah satu tanda kebaikan. Ya Nabi SAW berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kandung akan kebaikan kepada dia dunia sampai akhirat, maka Tuhan dia reti dan juga faham dalam urusan agama. Sebab tu orang tak berakhir agama ni adalah hidup dalam keadaan bahaya. Agama bukan benda payah. Dan sahabat Nabi SAW masuk Islam kadang-kadang dalam keadaan tua, tapi dengan sebab kesungguhan dia sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta menjamin dia kata mereka adalah ahli syurga. Apatah lagi kita masih lagi muda, dan kita masih lagi ada peluang dalam masalah kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada ilmu, maka kita boleh sabarkan ilmu itu. Maka apabila kita boleh sabarkan ilmu itu, maka menjadi ilmu yang manfaat. Jadi apabila orang boleh pakai ilmu kita walaupun kita mati dah, maka pahala yang dah kita sabarkan ilmu itu boleh kepada kita sapa kepada alam akhirat nanti. Ilmu tak ada payah duduk di kita nak ngaji ataupun tak sengaji. Lebih lagi anak-anak muda kita di hari ni kadang-kadang bos sebut kata ilmu agama, rasa cemuh dan juga tak sen nak mengaji agama. Sedangkan hak asalnya
hak kita kena ngaji, hak wajib, orang panggil fardu ain di atas tiap-tiap orang Islam, iaitu kita kena ngaji ilmu agama. Bagaimana cara untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah, bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan siapa? Dah syaitan ya tipu, ya tak ada jam, wa jadi manusia wasa susah untuk nak ngaji ilmu agama. Nauzubillah min dzalik. Sebab tu ni kita boleh usaha dengan melalui kita belajar. Lebih lagi kita anak-anak kita kena wajib anak kita adalah orang yang boleh tahu agama, bagaimana cara dia nak mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Islam yang ajar kepada kita supaya kita ajar anak-anak kita jadi ada ilmu agama. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita ajar anak kita wirti semaya semenjak daripada umur anak kita 7 tahun lagi. Muru auladakum bis-salah, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu supaya mereka itu mendirikan semaya semenjak daripada umur 7 tahun lagi. Apabila siapa umur 10 tahun tak ada reti, tak bergerak lagi hal semaya, maka Rasulullah kata fadribuhu, hendaklah kamu katak dia sebagai denda. Ini adalah kita sebagai seorang ayah dalam masalah nak bela anak kita menjadi seorang manusia yang berfaedah dunia sampai kepada alam akhirat nanti. Sebab tu kita nak jadi anak kita berilmu, kita sendiri juga kena usaha. Dan lebih lagi di masjid kita ada duk panggil orang mai duk mengajar, ada orang panggil orang mai duk bagi peringatan, maka kita kena ada bahagia dalam menggunakan masa dan juga umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dengan sama-sama kita pakat mai dengar bagaimana kita sebagai orang Islam belum daripada kita nak mati ni. Kalau kita semua kita yakin kata kita nak lari daripada mati, tak boleh. Dan juga Allah Ta'ala juga ya, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu wahai Muhammad, rayaklah kepada Bani Israel tu hak taksir kepada mati, dan juga rayaklah kepada umatmu, innal mauta alladhi tafirruna min, sesungguhnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya, wa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati hidup carimu. Hidup celah mana pun, apabila siapa masa, maka mati itu tetap bersama dengan kamu. Sebab tu belum daripada mati, marilah kita pakai usaha jadi kita menjadi umat iqra, umat yang suka ngaji, bukan lari daripada agama. Bahkan kita kena ngaji jadi reti. InsyaAllah apabila kita reti, dan kita akan masuk dalam ayat yang kita, dan apabila kita reti, kita tahu bagaimana cara dan untuk kita nak jadi orang berjaya, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesungguh barang sesiapa yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah, Tuhan kata faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya ia telah orang panggil dapat kejayaan sebagai kejayaan yang sangat besar. Dan juga yang terakhirnya, yang ketiga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita belum daripada kita berjaya mata masuk dalam kubur, iaitu kita kena cara nikmat yang ketiga, iaitu anak kita, anak cucu yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hak Nabi wayak kepada kita kata ini adalah bukan benda sunat, bukan benda haruh, bahkan menjadi benda wajib, iaitu kita kena bela anak kita, cucu kita jadi waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang berjuruh, yang tidak terlupa kepada jasa kita, yang sentiasa berdoa kepada kita semenjak daripada kita duduk di atas dunia sampai kita masuk dalam kubur pun, ia tak terlupa untuk nak doa kepada kita. Sedang jemaat yang dihormati sekalian, dalam kita nak bela anak jadi waladin salihin, tak kira dia jadi cokoh selalu, dia kena ada usaha. Kita nak buat kebun lagi, nak jadi berjaya kebun kelapa kita, nak jadi berjaya kebun durian kita, maka dia kena tahu cara. Kita kena pergi masuk obrom, kita kena tanya orang. Dan juga dalam masalah kita, kalau kita ada benih hak molek dah, kita beli harga mahal benih kita, kalau kita hidup letak di tanah-tanah yang tidak baja ataupun tanah yang tidak sesuai, maka benih kita walaupun harga mahal, walaupun molek secara mana pun, bukan kadar yang tak tubik buah, kemungkinan benih itu akan jadi benih yang mapuh. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga anak kita orang Islam ni, hak sebenar benih kita benih hak molek. Kita ni benih daripada
tok kita iaitu Nabi Adam alaihissalam. Benih yang paling molek sekali. Sahabat tu Rasul Allah Subhanahu wa taala ia tengok semenjak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tak pilih di kalangan rasul daripada jin. Tapi Allah Taala pilih di kalangan manusia. Jin yang Allah Taala pada hari di atas dunia ia kena turut Allah Taala, dan juga pada hari akhirat esok juga ia kena sekasing, ia kena duk turut rasul-rasul yang Allah Taala hantar mari. Maka rasul di kalangan jin tak ada, Allah Taala hantar melalui manusia. Kerana manusia ni jenis ia panggil sejenis makhluk yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jenis kita ni jenis molek, anak cucu kita ni dah molek, maka kita kena tanya dalam masalah kita nak jadi anak kita tubik tu segar molek, tubik buah molek menjadi orang manusia pengek pegangnya betul, jadi seorang manusia yang rajin ibadat kepada Allah, ibadat mengikut contoh terbaik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang manusia yang berakhlak mulia, dan juga menjadi seorang manusia yang boleh wifaedah kepada orang keliling kelala. Kita nak jadi sejenis manusia yang soleh ni, maka kita kena tanya kita kena letak anak kita sendiri kena bela, dan juga kita letak anak kita di sekolah-sekolah mana, kita kena tanya. Kita nak anak kita semaya, kita nak anak kita jadi orang kenal Allah Subhanahu wa taala, kena kedak dengan kita ambil anak kita jak anuban ataupun di mana-mana bahagia kita serah kepada orang yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nak anak kita kenal Allah Taala, adakah kena kita letak ambil anak kita jadi orang yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala mai duk belah. Ini adalah satu kanban, satu benda yang kita kena duk pakat mikir. Kita sebagai ayah dan juga kita sebagai ibu di rumah, kita kena tanya, kita nak anak kita jadi rena. Kalulah kita nak jadi anak kita adalah anak waladin salihin yad'ulah, maka kita kena letak di tempat orang panggil di tanah-tanah yang subur, di tempat-tempat yang boleh belah anak kita jadi orang kenal Allah Taala, jadi seorang manusia yang rajin untuk beribadat, dan juga seorang manusia yang berakhlak mulia sampai akhir ia boleh nafi'un li ghairihi, boleh wifaedah kepada orang lain, bukan qadar diri dia, bahkan kita sebagai ibu bapa wasallahu akbar. Alhamdulillah, doa yang kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita Allah Taala terima kerana kita tengok Allah sedap tengok mata anak kita, dan pakaiannya bersih, dan rambutnya comel, dan tak ada dia sudung gapo, muka jadi bersih. Dan apabila siapa waktu bunyi azan maka dia pakat mari masjid. Itu adalah satu ketenangan jiwa yang kita sebagai ibu bapa pakat doa. Tapi kalulah kita letak di tempat-tempat yang tidak ajar anak kita benda-benda pasal itu, maka bagaimana anak kita nak jadi pasal itu? Sebab tu ni sidang Jumaat yang dihormati sekian, 2-3 perkara yang kita kena mikir belum daripada kita mati. Kerana mati tak tahu kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuhan royak kaedah masalah mati, Tuhan tak ada royak pada kita, hanya Tuhan royak atau Tuhan buat kiu siap dah. Dan siapa tubik mari, tubik belum daripada tubik daripada perut ibu dia duduk dalam rahim ibu, Tuhan suruh malaikat tulis kiu siap dah, hanya tak tahu bila. Apa tu belum daripada kita nak sampai ajal, marilah kita pakat cedar 2-3 perkara yang Allah Taala beri kepada kita. Tak kira orang orang kaya, orang sesak, orang biasa, orang lelaki wanita, kita boleh buat belaka 2-3 perkara ni mengikut kadar kemampuan yang Allah Taala beri kepada kita. Melalui harta kita pakat sedekah harta kita, melalui tubuh kita usaha jadi kita adalah orang yang tahu reti agama, dan juga melalui anak-anak kita usaha bela anak-anak kita jadi anak yang juruh, anak yang baik, anak yang boleh wifaedah kepada kita, dan juga wifaedah kepada orang-orang yang berada di keliling kelala. Insya-Allah melalui usaha kita Allah Subhanahu wa taala akan bagi kejayaan kepada kita. Sebab tu semua perkara tu kita kena duk mikir. Jangan kata kita buat tu orang, jangan kita buat dengan sebab kita malu kepada orang, bahkan kita ingat kata ini adalah pemberian amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita kena rapi cap dunia sampai akhirat. Kalulah anak kita jadi paling jadi tak kenal Allah Taala dengan sebab kita hidup letak lepak tak kena, maka kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik.
أعوذ بالله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan sebelum daripada kita mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita pakat turut dan jejak langkah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh seorang isteri kepada Nabi an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalila. Dalam riwayat sahih Muslim, Siti Ummi Salamah seorang isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam bulan Sya'ban maka Rasulullah sentiasa puasa sunat. Yang mana cara puasa sunat Nabi puasa dalam bulan Sya'ban ni lebih banyak daripada ia puasa sunat daripada bulan-bulan yang lain. Oleh itu marilah kita pakat sama dan ikut jejak langkah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita nak kita ni duduk di pintu Ramadan dah. Kita nak warm diri kita nak panas diri kita nak masuk dalam bulan Ramadan dengan melalui kita pakat puasa sunat insya-Allah. Melalui kita puasa sunat Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan dan jaga nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, jadi kita boleh pakai kena sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala ayat kepada kita ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وحد صفوف المسلمين وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هموم المسلمين في تركيا وفي سوريا. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.